ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masalah dosa besar dan dosa kecil orang kafir itu semua dibalas dengan azabnya ke atasnya di negeri akhirat. Tajuknya no? Orang kafir ni buat dosa kecil ke dosa besar ke, semua dibalas dengan azabnya ke atasnya di negeri akhirat. Contohnya dosa besar seperti dia berzina, dibalas di akhirat. Dia minum arak contohnya, dibalas di akhirat. Bukan kata orang Islam ya, dia kena semua. Dan dia tak Islam. Orang Islam ni ada juga dia, apa orang kata ni, ada kala dia buat dosa besar. Tapi kalau orang kafir ni ada lah, dosa besar panjang. Dosa besar tak mandi junub, kan? Kalau tak mandi junub panjang, kan? Dosa kecil kita kata seperti melihat aurat orang, dosa kecil, kan? Dibalas di akhirat. Buka aurat misalnya, dosa kecil ke, tapi lama-lama jadi banyak, jadi besar. Semua dibalas, diazab di akhirat. Jadi sebab orang kafir pun dituntut sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, umrah, haji. Dia kewajipan tu kena kat atas dia juga. Setengah orang dia faham, dia tu orang kafir tak kenal lah sembahyang, puasa. Dia kena semua apa yang diperintah oleh Islam kat atas dia, kat atas manusia yang mukallaf, kena atas dia. Cuma syarat untuk dia sah sembahyang tu kena Islam. Syarat untuk dia sah puasa tu kena Islam dulu. Tapi kewajipan tu kena semua pada orang bukan Islam ni. Pada Hindu ke, pada Buddha ke, pada Kristian ke, pada Yahudi ke. Syariat Nabi Muhammad ni wajib atas dia kerana batal semua syariat-syariat dulu, walaupun syariat itu datang daripada Allah Ta'ala. Seperti kitab Taurat, kitab Injil, kerana dah buka kuasa hanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tersebut pada tafsir firman Allah Ta'ala yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, An Abi Bakrin As-Siddiq qala kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa unzilat alaihi hadhihi al-ayah, yani man ya'mal su'an yujza bih wa la yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Al-ayah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, lagi bapa mentuanya dan khalifahnya yang pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar lah. Kemudian daripada wafatnya namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Katanya adalah aku duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkan oleh Allah Ta'ala atas Nabi akan ayat ini dengan wahyu. Sebab Rasulullah ni sudah saja dia terima wahyu, dia akan baca kepada para sahabat. Jadi masa tu Sayyidina Abu Bakar dia ada dekat Rasulullah.
Itu ayat ni tadi lah yang kita baca tu, may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Kira-kira maknanya siapa daripada orang-orang kafir musyrik dan kafir ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasara. Sebab orang Yahudi dan Nasara apabila diutus saja Nabi Muhammad, maka syariat mereka semua batal. Kan? Mereka wajib mengikut syariat Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah kata, kalau Nabi Musa mailah ni pun wajib dia mengikut syariat aku. Tu Nabi, tambah pengikut dia. Dan Nabi Isa apabila dia turun nanti, wallahu alam bila, tapi benda tu mesti berlaku, wajib berlaku, dan ada dalam skrip. Cuma tarikh tu kita tak tahu. Tarikh tu lah duk ramal-ramal, ulama-ulama ramal itu je. Tapi yang tepat kita pun tak tahu. Tapi yang kita tahu tu Imam Mahdi dulu, lepas tu Dajjal, lepas tu Nabi Isa. Tu dia berurutan. Seperti mana disebut oleh ulama, dia alamat kehebat besar ni dia macam tasbih kita dah baca lah. Kalau putus tali tu, dia akan jatuh satu habis. Begitu dia akan berurutan. Dia tak tangguh lama-lama lah. Biji tasbih kan, kalau putus satu tu turun lah. Dia punya tu. Dia main satu, sekali dia akan main satu. Kan tu, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tentang Al-Alamatul Kubra, tanda-tanda kiamat besar, alamat kiamat besar. Banyak ulama-ulama karang kitab tu. Mungkin setengah-setengah masjid surau ada mengaji kitab tu. Kan ada apa ni, salah satunya 2 jilid, satu alamat-alamat kecil kiamat. Alamat kecil ni yang telah berlaku, sedang berlaku, kan? Telah berlaku, sedang berlaku. Jadi alamat besar akan berlaku. Jilid kedua dihurai oleh ulama berdasarkan hadis-hadis. Tapi bila tu kita tak tahulah. Tu kita tak tahu. Baiklah, dia kata turun ayat ni, makna dia sesiapa daripada orang-orang kafir musyrik dan ahli kitab Yahudi dan Nasara membuat kejahatan dosa besar atau dosa kecil, nescaya ini dipanggil hukum aridhi oleh setengah-setengah ulama. Hukum ni ketetapan yang dijanji oleh Allah. Hukum, kita ulang, kita duduk belajar dulu terkenal 3 kan? Hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Ada setengah ulama menambah lagi hukum aridhi, maksudnya ketetapan janji Tuhan. Tuhan janji. Macam kita, kalau orang tanya kita, mati itu hukum apa? Dia tu dalam hukum mana? Mati, ya? Mati itu hukum adat ke, hukum syarak ke, hukum akal ke? Ada ulama masuk dalam hukum aridhi. Sebab Tuhan janji dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau kita sebut dalam hukum syarak jatuh 5 pula, wajib, sunat, haram, makruh. Mati itu termasuk dalam bab wajib ke? Wajib mati, tak mati berdosa. Tak juga, kan? Dia masuk dalam hukum aridhi, Tuhan janji kullu nafsin za'iqatul maut. Kan mati itu sunat ke? Kan? Tuhan janji setiap yang bernyawa mesti mati. Tu janji Tuhan. Cuma lambat cepat dua tu kan. Cuma dia dan hukum aridhi juga Tuhan janji 10 dia tak binasakan dalam kitab tauhid kan. 10 syurga neraka apa semua tu lah, roh apa semua tu 10 tu termasuk dalam hukum aridhi. Janji Tuhan, ketetapan janji Tuhan, dia tak binasakan. Dia ada mula, tapi Tuhan tak mengakhirkan dia. Macam roh kita kan, roh kita ni Tuhan tak mengakhirkan. Dia keluar saja daripada jasad, dia tak mati-mati dah. Kan? Jasad ni
jasad yang kita sebut mati tu. Dia tengok orang mati, orang tu tengok jasad dia, roh tak mati. Roh duk tengok orang ziarah dia dan roh duk tengok siapa mai. Kawan-kawan dia yang mai, oh dia ni mai. Tengok tak nampak kawan aku ni. Roh tengok. Itu disebut dalam kitab roh. Kan? Mengenali siapa yang sedih dengan kematian dia. Siapa yang seronok? Ada yang seronok pula. Biasalah manusia ni. Yang sedih pun ada, yang seronok pun ada. Yang duk puji dia pun ada, yang duk keji dia pun ada, dia pun dengar. No? Kawan ni duk kata kat aku no. Kan? Lebih terang pendengaran dia, kita sebut dulu no. Pendengaran orang mati lagi terang. Sehingga dalam perang Badar, Rasulullah memasukkan mayat-mayat orang musyrikin dalam telaga buta. Kita panggil telaga buta, telaga buruk. Dekat dah mengarik Rasulullah campak semua orang tu. Lepas tu dia duduk cakap, Rasulullah duduk cakap dengan mayat. Macam kita duduk cakap lah, kita pergi ziarah kubur kan, cakap. Kita cakap dia dengar. Bukan ajaran Kristian kan. Macam ada seorang dalam ustaz TikTok lah, dia tu tiru Kristian tak? Tak tiru Kristian. Nabi cakap, boleh kata Nabi tiru Kristian. Wallahiyazubillah. Sehingga Sayyidina Umar mai. Sayyidina Umar tengok kanan kiri. Pas apa Rasulullah cakap? Wahai Rasulullah, kamu cakap apa? Dengan mayat. Kan daripada mati, daripada tak dengar lah. Daripada lebih dengar daripada orang hidup, wahai Umar. Cuma dia tak jawab. Kita pergi ke kubur, ziarah semang. Apa? Kan? Cakap tak apa. Ngadak muka dia. Kan? Habak apa-apa ke? Kan? Kalau hari Jumaat, roh dia ada itu. Sehingga kita baca hadis itu. Dan sebut dalam hadis, siapa yang ziarah kubur ibu dia atau ibu bapaknya ataupun salah satunya, ulang kaji ni pada hari Jumaat, hari ni Jumaat, Tuhan ampun dosa dia, dosa orang yang ziarah tu. Tuhan catat dia tu birru walidain, buat baik dengan ibu bapa. Ziarah hari Jumaat disebut hari Jumaat. Kan? Dapat kelebihan tu. Ziarah hari lain dapat pahala ziarah. Ziarah itu dua. Satu, dia ampun dosa dia. Yang kedua, dicatat dia sebagai birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Kan? Orang lain tu dia dapat pahala ziarah, tapi ibu bapa tu dia sebut hadis tu ibu bapa atau salah seorang. Kan? Tapi akhir zaman ni ibadah ziarah kubur ni ada lagi dilakukan, tapi tak berapa sangat dah kecuali pada hari raya orang pergi lah tu dia. Ada lagi orang duk pergi tapi tak banyak kan. Kadang-kadang duk di kampung pun duk lalu kan. Dia pun tak singgah sat. Kemudian bermula takwil ayat ini demikian ialah dengan dalil firman-Nya lagi, wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan tiada baginya bagi orang kafir itu di akhirat lain daripada Allah jua yang memeliharakan, dan tiada yang menolong akan dia melepaskan daripada azab. Orang kafir ni tak ada siapa boleh lepaskan dia daripada azab. Tiada syafaah untuk dia. Orang kafir tak ada syafaah. Syafaah ni hanya pada orang Islam. Maksudnya orang mati dalam Islam. Orang mati dalam Islam, dia ada pertolongan. Kalau kita ulang kaji dalam kitab Tauhid, syafaatul kubra, syafaatul sugra, syafaatul sugra. Dia ada tajuk khusus pertolongan. Sehingga ada riwayat siapa yang tak percaya syafaat, dia tak akan dapat syafaat. Ada orang boleh tolong orang Islam ni. Kamu tak dapat pertolongan ni, kamu tak percaya ni.
Syafaat kubra Nabi Muhammad ajalah. Syafaat sugra tu hak lain-lain lah. Orang miskin, seperti mana kita ketahui, orang miskin boleh bagi pertolongan orang kaya yang bantu dia di dunia. Anak-anak kecil yang mati kecil boleh bantu ibu bapa dia yang mati dalam Islam di dunia. Kan? Anak yang mati besar pun disebut dalam kitab, anak tu duk bantu dia, tiba-tiba anak tu mati, duk bagi duit setiap bulan. Bagi syafaat juga, memberatkan timbangan dia. Kerana musibah yang kena pada dia tu. Kawan-kawan boleh bagi syafaat kan? Kawan-kawan sama-sama kawan kita ni. Kawan ada viral tu, tengok mana kawan kita ni. Oh, duk nakal. Mohon pada Tuhan kan boleh keluar. Orang mati syahid boleh tolong. Kan. Anak hafiz Al-Quran. Dah banyak lagi lah. Itu kita kena ulang kaji dalam bab syafaat. Siapa tak percaya tak dapat. Itu dia. Dia boleh tolong. Tolong ni kadang-kadang dia dah diseksa, kadang-kadang belum diseksa lagi, Nabi bagi pertolongan dah. Kadang-kadang pertolongan dalam bentuk naik pangkat dalam syurga. Kan Nabi tolong naik pangkat dalam syurga. Pangkat lebih lagi. Kan syafaat ni macam pertolongan lah di dunia ni. Kalau kira tu tak boleh dah, kawan tu bagi tolongan. Asbab dia tadi ni dengan Allah Ta'ala izin lah. Kan orang tertentu. Kan orang yang lain tak boleh tolong dia. Kawan kafir tak ada siapa boleh tolong. Sehingga kalau dalam ikatan persaudaraan pun, kalau yang meninggal itu tidak dalam Islam, maka dia pun tak boleh apa orang kata pergi ke kubur dia baca Fatihah apa pun tak boleh. Buat tahlil untuk dia pun tak boleh. Pergi ziarah boleh. Macam ibu bapa dia tak masuk Islam, dia tak boleh pergi Al-Fatihah kan, ku Allah sebelah kali ke, buat tahlil ke, tak boleh. Dia boleh tengok ziarah boleh. Doa untuk dia pun tak boleh. Doa untuk keampunan dia tak boleh. Jadi kalau masa hidup, doa untuk dia dapat hidayah, tu boleh lah. Doa untuk dapat hidayah, buat petunjuk. Kadang itu dilarang. Maka orang kafirlah yang tiada baginya perliharaan dan penolongan. Adapun orang mukmin, maka Allah Ta'ala pemerintahnya dan pemeliharaannya daripada azab dan penolaknya daripada azab sesara itu. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah ini umum pada hak sekalian orang yang beramal kejahatan, sama ada muslim atau kafir, Nasrani atau Yahudi. Nasihat dibalas siksa akan amal jahat mereka, melainkan bahawa taubat ia sebelum mati. Melainkan orang kafir dia masuk Islam sebelum mati, ataupun orang Islam yang bertaubat sebelum mati. Tapi orang Islam ni dia azab pun tak kekal. Kita baca dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, Hannad ataupun Juhainah ni, orang dia mati dalam Islam, tapi kerana kejahatan dia banyak, kebaikan dia tak ada, Tuhan seksa dia paling lama 7,000 tahun. Tak ada lagi orang yang lebih lama daripada dia lah. Dia yang paling lama sekali, 7,000 tahun. Lepas dia keluar, tak ada siapa keluar lah. Lepas Juhainah ni keluar, tak ada siapa keluar lah. Maksudnya yang tinggal dan kau tu hanya orang kafir lah. Islam tak ada seorang lah. Islam dia lain lah sekali. Habislah Tuhan bersih habislah dosa dia dengan 7,000 tahun. 7,000 tahun tu 7,000 tahun akhirat, bukan 7,000 tahun dunia. Dia kira teruk betul lah Juhainah ni. Satu hari di sana 1,000 tahun dunia. Alfasanatim mimma ta'uddun. Kan? Satu hari di sana 1,000 hari yang kamu kira di dunia. 1,000 tahun yang kamu kira di dunia. Kali tengoklah 7,000 tahun sana. Lepas-lepas tu tak ada lah. Lepas Juhainah keluar, maka dikatakan Jibril bawa mai kibas, mati dalam bentuk kibas, letak tengah-tengah titik sirat. Kan? Ada dikatakan diletak tengah-tengah
Ada kata tidak ada titik sirat, maka dipanggil ahli syurga untuk melihat dan ahli neraka untuk melihat. Maka diberitahulah inilah mati. Dulu yang orang duk mati tu, inilah mati. Tuhan bentukkan macam amalan kita nanti dibentuk dalam bentuk lembaga. Amalan semayang dibentuk dalam bentuk lembaga. Dia boleh mai jalan, mai duduk sebelah kita. Sembahyang jemaah ni pun dibentuk sebagai lembaga. Tuhan Maha Kuasa yang duk heran, sembahyang dibentuk je lah. Dia duk fikirlah Tuhan bentuk berupa apa pun. Mati kibar, orang pakak mai tengok warna putih. Tu dia lah. Maka dia kata inilah mati, maka mati akan disembelih, mati akan dimatikan. Maka sembelihlah mati. Mati pun matilah. Mulai daripada hari ini tak ada mati lagi dah. Lah mati hidup, sebab tu orang mati. Dengar orang sana mati, orang mati. Cuba boleh sembelih lah tengok. Pakai duk saja kita. Tak mati-mati dah. No? Mati pun hidup kali ni, sebab tu orang mati. Hadis sahih, no? Tu dia. Lepas tu hak duduk dalam syurga pun tak mati-mati dah, hak duduk dalam neraka pun tak mati-mati dah. Nikmat, duduk dalam nikmat semata-mata. Tu dia, no? Seronok macam-macam. 100% nikmat Tuhan sedia dalam syurga. Seorang dilayan 1000 pelayan. 1000 pelayan, no? Paling lekeh yang dapat nikmat syurga, kawasan syurga 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda dunia. Tu dia lah. Duk sila setambun ni. Nak apa pun semua dia buat mai habis. Kita duk macam raja. Tu dia lah. Kita pula tak tua dah sana, muda semua. Muda semua lah. Muda 33 tahun semua. Tak makan tua lah, tak sakit. Tu dia, itu kata nikmat tu. Tapi dia suruh kita sungguh-sungguh lah. Persediaan tu, no? Persediaan. Baiklah. Kemudian habis itu, no? Kalau taubat tuan terima, kita duduk dengar dalam kitab Riyadhus Shalihin, dosa walaupun bunuh 100 orang pun Tuhan pun kalau dia bertaubat, apabila memenuhi syarat-syarat taubat, taubat takkan ditutup sebelum dua keadaan. Ghargharah, apabila roh kita dah keluar daripada tangkai jantung, halqum, yang kedua matahari naik sebelah jatuh. Lah ni tak berlaku lagi yang tu, boleh bertaubat. Pintu taubat tak ditutup. Tapi kalau masa tu digambarkan dalam alamat kiamat besar tu, matahari naik sebelah jatuh, masa tu orang yang duduk lah ni duduk dengar tu kata waktu tu tertutup, semua pakat nak bertaubat. Pakat penuh semua masjid, surau digambarkan dalam kitab tu, penuh semua orang akan tinggal kerja-kerja pakat bertaubat. Pakat beli songkok-songkok laku lari habis, tudung-tudung beli habis, kain telekung pun tak ada nak buat masa tu. Tapi tak terima lah masa tu, tak terima lah. Dah ditutup lah. Kan? Last minute lah dia tutup lah. Kena dah tutup nak boleh lah. Di dunia pun kalau dah sampai pukul 6 tutup dah, apa ni, tung undi nak masuk undi tak boleh lah. Dulu 5 tahun dulu, dekat 5 tahun dulu, saya balik mengundi pokok senang tu. Saya masuk lepas, dia kata nak tutup ni, ada sikit lagi masa. Lepas yang undi tu tutup, tak ada lah. Ada orang main lagi tak boleh lah. Contoh lah kata. Kita yang masuk mengundi seorang tu tak ada siapa lah. Saya selalu pergi tu lah, kalau mengundi tu pilih lah sekali. Tapi ejah tengok lah, kalau ada halangan tak ada. Macam tu lah umpamanya. Pintu taubat dah ditutup. Tapi hak dunia boleh ejah-ejah lagi kan. Sikit satu lagi boleh kot, no? Pendek lah ni. Masalah wahyu dibaca oleh Rasulullah pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Telah lalu sepotong hadis
yang menunjukkan dan mengkhabarkan Sayyidina Abu Bakar duduk di sisi Rasulullah. Maka diturun ayat Quran dengan wahyu pada Rasulullah. Sahabat ni dia tahu kalau Rasulullah turun wahyu ni. Kadang Rasulullah ni dia duduk dengan sahabat ni, duduk kadang bertindih, apa orang kata, lutut. Ada seorang sahabat tu dia kata lutut Rasulullah tu tindih atas lutut dia, duduk mana duduk dekat-dekat rapat semualah. Macam kita lah, kau kenuri gitu orang ramai kan. Lutut dia kita letak dia. Masa tu turun wahyu, dia kata kaki aku ni berat rasa ditindih Rasulullah macam ditindih batu. Upamanya Rasulullah ni boleh terima wahyu tu berat, turun baru terima ya. Apakala sudah turun ayat Al-Quran itu kepada Nabi SAW, maka berkenaklah yang baca ayat Al-Quran itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka itulah berkata Abu Bakar dalam hadisnya, faqala Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, ala ukri'uka ayatan unzilat alayya. Maka bersabda Rasulullah SAW, hai Abu Bakar, tidakkah kamu mahu mendengar aku mahu membaca kepadamu akan ayat Quran yang diturunkan Allah Ta'ala atasku? Itu cara Rasulullah, dikatakan ulama. Dia nak tarik perhatian, dia tanya dulu. Bila dia dengar oleh Sayyidina Abu Bakar akan Nabi berkata demikian, maka dengan segera ia menyahut, qultu bala ya Rasulullah. Qala faqra'aniha. Jawab aku kepadanya, bahkan ya Rasulullah, bacalah kiranya akan ayat Quran yang turun itu supaya hamba dengar dan hamba hafazkan dia. Kata Abu Bakar, maka dibaca oleh Nabi SAW kepadaku akan ayat Quran yang baru turun itu. Sayyidina Abu Bakar dapat segar lagi lah. Fala a'lamu illa anni qad kuntu wajadtun kisaman fi zahri fatamatta'tu laha. Bila aku dengar akan Rasulullah SAW membaca ayat Quran itu, maka sudahlah tiada aku ketahui akan tiada aku sedarkan diriku, melainkan bahawa aku ada dapati macam putus dan patah belakangku. Betul apa? Dia menghayati ayat tu, merasai ayat tu, dia letakkan pada diri dia. Sahabat dulu, sikap dia apabila dia baca tu ayat Quran, dia nampak diri dia. Itulah. Tapi ada ulama kata akhir zaman dia baca tu dia nampak orang tu. Dia baca tu ayat dia nampak orang tu. Dia tu lah tak kenal. Ni kan. Tu akhir zaman. Orang dulu dia baca, tengok dia dulu. Tu dia. Ya kan? Lah ni dia baca, dia kat dia tak nampak. Tu akhir zaman ulama kata patutnya macam tu lah, kita nampak kita dulu Macam orang menanggung bebanan yang berat di atas belakangnya. Bila aku rasakan belakangku macam putus dan patah itu, maka menggeliat aku membetulkan uratku itu. Maka sudahlah buatanku itu semuanya dilihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah duduk tengok, perhati ke laku Sayyidina Abu Bakar. Bila dilihatkan demikian, ia pun terus menegurnya. Kata Abu Bakar, faqala Rasulullah SAW, masya'nuka ya Abu Bakar. Maka bersabda Rasulullah SAW, apakah hal engkau? Apakah macam kau? Kenapa kau menggeliat? Aku lihat. Adakah apa sesuatu mengenai engkau ya Abu Bakar? Rasulullah tegak dia. Qultu ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi wa ayyuna lam ya'mal su'an wa inna lamujziyuna bima amilna. Kataku, ya Rasulullah, dengan bapa hamba dan ibu hamba tebusan tuan hamba. Tu orang Arab selalu cakap macam tu. Daripada apa bencana. Ini perkataan orang Arab zaman Nabi apabila berhadap satu kepada orang yang dilawannya berkata-kata, berilah khabar kiranya ya Rasulullah, telah hamba rasa putus belakang hamba, maka menggeliat hamba membetulkan dia. Kerana apakala hamba dengar ayat ini, sudahlah menjadi berat dan susah hamba menanggungnya, sebagai orang menanggung bebanan atas belakangnya. Maka kenapa belakang hamba seperti orang menanggung bebanan yang berat itu? Maka siapakah daripada orang kita tidak membuat ia akan amal jahat, melainkan Tuhan hamba maksum? Yang itu kan, siapa tak buat amal jahat ni melainkan Tuhan hamba? Kita dah baca dulu, Rasulullah ni tak ada dosa kecil ataupun dosa besar. Sehingga ada ulama-ulama menyebut dalam perkara batas syahadah, dia kata Nabi kalah perang pun batas syahadah dia. Jangan duk kata Nabi kalah perang, semua hina dia. Setengah-setengah kitab perkara membatalkan syahadah.
Kan? Tu dia no. Nabi ini Tuhan pelihara. Wallahu ya'asimuka. Allah Ta'ala pelihara kamu, ya Muhammad. Ada satu ya, ayat dah habisnya, Allah ya'asimuka minan nas. Walaupun dia kata aku pelihara kamu daripada kejahatan manusia, dia Allah ismah, maksum. Jika kita baca dulu, Nabi ni ada sidik, amanah, tabligh, patunah. Hak lawan tak ada. Kita dua-dua ada. Hak sidik, amanah, tabligh, patunah ada. Hak lawan pun ada. Kat kita, no? Kemudian dia kata apa? Banyaklah yang terdorong pada jahat kelakuannya kita ni. Jahat perkataannya, jahat hatinya, macam-macam niat, tak tahu macam-macam. Adakah siapa boleh lepas daripada salah satu itu? Dan sungguhnya telah berfirman Tuhan, dibalas dengan azab akan amal seorang yang buat amal jahat itu. Sayyidina Abu Bakar tu yang rasa nak patah tulang belakang tu. Siapa ni boleh pelihara? Tu lepas daripada tu, insya-Allah kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.